Seorang setiap 40 saat, itu data terbaru dikeluarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Mei lalu berhubung kematian bayi pramatang di seluruh dunia pada tahun 2020. Meskipun kehadiran cahaya mata adalah detik terindah setiap pasangan bergelar ibu bapa, namun bersediakah mereka untuk berdepan situasi luar jangka itu? Bukan hanya komplikasi penyakit, ibu bapa juga perlu sedar risiko kehilangan insan tersayang. Wartawan Haifa Halim mengupas fenomena itu sempena Hari Kelahiran Pramatang Sedunia. Dilahirkan dengan berat antara 500 gram hingga 2.5 kilogram, bayi pramatang adalah kelahiran yang berlaku sebelum kandungan mencecah usia 37 minggu. Di Malaysia, 35,714 kelahiran pramatang direkodkan pada 2019 dengan 60 hingga 80% daripadanya meninggal dunia. Masa dapat tahu tu macam dalam 6 bulan, 24 minggu. Lepas tu setiap minggu kena datang check up. Lepas tu satu hari tu dia kata, okey hari ni kena caesar. So macam memang tak prepare mentally sebab pertama kali kan. So pertama kali tu memang sedih sangatlah. Tambahnya, dia mendapat sokongan pelbagai pihak termasuk kaki tangan hospital yang banyak memberi panduan dalam penjagaan diri serta bayinya. So, diorang macam kalau tak tahu pun dia tak marah, dia macam ajar baik-baik. Kadang-kadang kita buat benda yang sama, salah, tak tahu nak pakai pampers sebab kecil sangat kan takut. So, dia macam, diorang guide lah. So, macam you rasa confident sebab kalau you takut baby tu berhenti bernafas ke, baby tu muntah susu ke kan, nurse sentiasa kat sana. So macam rasa lebih selesa dalam hospital masa diorang kecil. Dan kini dia mampu menguntum senyuman melihat dua anak pertamanya membesar dengan sihat. Bagi Ketua Unit Neonatologi Jabatan Pediatric Hospital Tunku Azizah HTA, Dr. Farahina Said Abdullah, setiap bayi pramatang bagaimanapun berpotensi mengalami komplikasi jangka pendek dan panjang. Ia termasuk pendarahan otak, masalah usus serta pernafasan. So long term dia akan selang masalah pernafasan, ada masalah macam senang dapat macam asma lah. Ataupun dia senang dapat bila balik rumah pun senang dapat infection, kena selalu masuk hospital. Kalau dia ada masalah, semua bayi pramatang ada risiko mendapat masalah orang kata delayed development. Especially lagi dia pramatang, lagi tinggi risiko dapat cerebral palsy. Jelasnya, pemakanan dan gaya hidup si ibu adalah antara faktor penyumbang kepada kelahiran pramatang. Namun, terdapat juga faktor luar kawalan atau tidak dapat dikesan yang boleh berlaku ketika bayi dalam kandungan. Justru, pemantauan rapi penting bagi pihak hospital menentukan sama ada bayi perlu dilahirkan secara pramatang atau sebaliknya. Mengulas kaedah rawatan, galakkan sentuhan kulit ke kulit dilihat membantu dalam aspek kestabilan emosi ibu selain membantu penghasilan susu. Babies yang ada skin to skin atau yang kita tak panggil skin to skin in NICU, kita panggil kangaroo mother care, dia lagi kurang stres dia. Dia tak reduce the risk to get mental health issues macam depression dan sebagainya lah. Even fathers pun boleh buat juga. Kita galakkan. Ujarnya, ibu bapa perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup dalam aspek penjagaan peranatal, nutrisi, kawalan infeksi serta rawatan selepas kelahiran dalam memastikan risiko kematian bayi pramatang dapat dikurangkan sekaligus memenuhi keperluan si penyeri hidup keluarga itu. Di sebalik setiap angka statistik, tersimpan 1,001 kisah yang menyentuh emosi dan memberi inspirasi. Meskipun memulakan perjalanan hidup lebih awal dari yang dijangka, namun mereka sebenarnya adalah pahlawan kecil yang membawa harapan besar. Selamat Hari Kelahiran Pramatang Sedunia. Laporan Haifa Halim untuk TV3.